Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini Agenda Awani. Berikutan 2 tahun lebih dunia berhadapan dengan pandemik COVID-19, begitu banyak sektor yang terkesan. Antaranya, kita berbicara banyak kali berkaitan dengan generasi yang hilang ataupun the lost generation, berkaitan impak kepada sistem pendidikan terutamanya di kalangan para pelajar. Jelas, kebanyakan negara membangun berhadapan dengan situasi sebegini untuk memperlukan dana yang lebih besar untuk memastikan kesinambungan ataupun memastikan apa yang tertinggal di kalangan para pelajar dapat disambung semula ataupun dari sudut dana infrastruktur dapat diberikan tumpuan semula sebelum pandemik COVID-19. Jadi, bagi kebanyakan negara yang sudah maju, mungkin mereka tidak ada masalah. Maka dengan itu pihak PBB mengaturkan satu dana besar untuk memastikan negara-negara yang berhadapan dengan isu memberikan dana yang sesuai kepada sektor pendidikan akan dibantu. Jadi untuk melihat perkara ini, dalam masa yang sama juga negara yang sedang membangun, termasuk juga negara kita Malaysia, walaupun sistem pendidikan kita agak matang, tetapi kita sentiasa menambah baik sistem kita untuk memastikan pelajar yang lahir daripada sistem pendidikan sama ada prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah hinggalah ke peringkat universiti dapat menepati citarasa situasi dan juga menjadi insan yang holistik supaya mereka dapat hidup dengan lebih baik berbanding zaman ibu bapa mereka ataupun datuk nenek mereka. Jadi untuk melihat perkara ini, seringkali sektor pendidikan ataupun warga pendidik melihat model-model yang terbaik di dunia. Adakah ia sesuai untuk dipraktiskan, diamalkan, dijadikan sebagai satu benchmark ataupun penanda aras bagaimana sistem pendidikan itu berfungsi dengan sempurna, sama ada dengan pendanaan pihak kerajaan, bagaimana mereka mengeluarkan guru-guru yang berkualiti tinggi, bagaimana ekosistem pendidikan itu melahirkan pelajar yang mampu berfikir secara kreatif dan juga mampu menjadi seorang warga negara yang penuh dengan civic dan sebagainya. Untuk melihat perkara ini, Hasrizal Abdul Jamil, pengarah pendidikan Yayasan Pendidikan Khalifah dan juga seorang penulis yang prolific dan sentiasa memberikan input-input pendidikan yang kini bermestautin di NAS di Republic of Ireland. Jadi, Assalamualaikum Mas Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sentiasa bersama kami di Astro Awani, khususnya di Agenda Awani. Jadi sebagai reaksi awal apabila pihak PBB mengesyorkan satu dana khusus untuk bidang pendidikan untuk melihat negara-negara yang membangun ataupun negara-negara yang miskin mampu diberikan pendanaan yang berterusan berkaitan dengan sektor pendidikan. Jadi mungkin sebagai penggiat sektor pendidikan yang sentiasa dekat dengan hal pendidikan, adakah Hasrizal merasakan bukan hanya dunia ketiga saja ada masalah berkaitan dengan pendidikan selepas kita melalui transisi endemik ini pada ketika ini, tetapi ia melanda semua negara. Negara maju pun berhadapan isu yang sama, mungkin bukan dari aspek pendanaan tetapi mungkin dari aspek generasi mereka yang gagal berhadapan dengan sistem pendidikan 2 tahun lebih, sama ada dalam era digital ataupun seumpamanya. Pandangan Hasrizal. Baik, terima kasih kerana sudi mengajak saya sama-sama berkongsi pandangan. Memang kita rasa teruja apabila Setiausaha Agung PBB baru-baru ini membuat pengumuman kan tentang dana yang diperuntukkan, dan saya difahamkan yang dana itu bukanlah dana baru tetapi dibesarkan dan mempunyai tujuan yang jelas secara spesifik untuk membantu. Dan macam yang Tuan Haji sebutkan tadi, bukan semua tempat masalah pendidikan itu adalah ekoran daripada kekangan dana. Jadi sebagai reaksi awal saya kepada perkembangan ini, sudah tentulah kita mengalu-alukan peruntukan dana ini kerana memang banyak negara perlu kepada sokongan, dan duit memang faktor yang tidak boleh diketepikan dari segi peranannya untuk menolong. Akan tetapi penelitian yang dibuat terhadap cabaran-cabaran yang timbul ketika dunia dilanda dengan pandemik dan terjadi masalah-masalah yang kita sedia maklum itu,
penelitian itu menuntut untuk kita menjadi lebih cermat dalam menentukan bagaimanakah dana itu hendak disalurkan, ke arah yang mana. Dan terlebih dahulu kita perlu pastikan di setiap negara berkenaan apakah faktor utama yang menjadi penghalang kepada pendidikan itu untuk sihat dan berkembang secara baik menyambut masalah-masalah yang timbul tadi. Kalau kita tengok di negara-negara yang ada di seluruh dunia ni, termasuklah di negara Finland contohnya, fenomena yang sama berlaku, iaitu pengurangan dana peruntukan berkaitan dengan pendidikan. Kalau saya masih ingat perbandingan di antara Finland dengan Sweden, Finland memperuntukkan jumlah satu kepala setiap pelajar itu lebih kurang 2,000 euro kurang berbanding dengan Sweden. Finland 8,000 euro, Sweden 10,000 euro, lebih kurang begitulah. Jadi dia jumlah tu lebih kurang 1%. Tetapi pengurangan ini setakat pemerhatian saya tidak secara signifikan menjejaskan kualiti pendidikan yang ditawarkan selagi mana masih jelas ke mana wang itu disalurkan dan apa keutamaan yang ditetapkan. Antaranya lah yang saya fikir ekoran daripada pandemik ini paling ketara adalah kemahiran guru untuk mengubah suai cara belajar. Maka dana itu pada pandangan saya, jika tidak merujuk kepada negara-negara yang amat lemah infrastruktur dia, perlu dibina sekolah ke apa ke, dana itu perlu digunakan untuk memberi latihan yang sewajarnya bagi guru-guru agar mereka boleh mendepani keadaan yang semakin tidak konsisten semenjak pandemik dahulu. Recovery ataupun selepas kita berhadapan dengan COVID-19 ini, banyak perkara selain pada apa yang dikatakan Hasrizal tadi katakan, guru dan sudut kemahiran-kemahiran baru dan sebagainya. Adakah itu juga antara tujahan yang perlu diberi titik beratkan oleh pihak Kementerian Pendidikan supaya apa yang kita lalui itu sebagai satu learning curve, bukan jadi satu penghalang sebenarnya, ruang untuk kita menambah baik sistem idaman kita? Kalaulah keadaan yang ada sekarang ini masih boleh dianggap lanjutan daripada apa yang kita dah kenal pasti lebih kurang 5 tahun yang lalu, bahawa Malaysia adalah merupakan negara yang meletakkan jumlah perbelanjaan setanding dengan negara-negara maju, tetapi dapatan yang saya sebut semenjak 5 tahun lepas lagi, hasilnya rendah. Maknanya kita memang sudah tahu, kita memang mengeluarkan belanja yang banyak, tapi hasilnya tidak begitu menggalakkan. Jadi pada pandangan saya, kebimbangan utama kita, walaupun mungkin pengurangan dana itu tetap boleh memberikan kesan, kebimbangan kita bukan kepada duit masuk dan juga duit keluar yang sudah jelas, tetapi untuk bersungguh-sungguh memberi perhatian kepada di mana silapnya di tengah-tengah perjalanan tersebut. Apabila ketika dana masih baik dikeluarkan pada suatu ketika pun, hasilnya tidak begitu menggalakkan. Jadi di sinilah saya berpendapat bahawa perubahan-perubahan yang hendak dilakukan dalam sistem pendidikan kita, pertama sekali kita kena ingat kembali bahawa pendidikan adalah sesuatu yang sistemik. Kita tidak boleh membuat perubahan secara tempelan, peci-peci. Kita ubah sini, kita ubah sana, kerana dia boleh menatijahkan kesan yang kita nak elakkan. Kadang-kadang orang sebut sebagai cobra effect. Kan, maknanya kita buat macam ni kerana kita sangka ini adalah langkah yang bagus, tapi kemudian dia memberanakkan masalah-masalah lain yang lebih merumitkan. Perubahan pedagogi, latihan kemahiran untuk guru, kurikulum memang telah banyak dibincangkan sepanjang kita berwacana tentang pendidikan. Namun saya berharap agar jika kebimbangan itu cukup untuk menyedarkan kita sesuatu perlu dibuat, tumpuan mesti diberikan kepada memperbaiki administrative culture, bukan lagi pedagogical culture. Maknanya budaya pedagogi jelas apa yang perlu dibuat, tinggal nak buat tak buatlah. Tetapi budaya pentadbiran, bagaimanakah di dalam Kementerian Pendidikan sendiri, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah, bagaimana mereka mengoperasikan mekanisme-mekanisme di dalam tu yang mempunyai banyak ruang untuk dibetulkan. Kalau kita tengoklah sebagai contoh pantas kalau boleh saya berikan,
ketika mana Finland beberapa tahun dahulu mula membuat perubahan dalam sistem pendidikannya, faktor yang dikenal pasti menyumbang besar kepada penambahbaikan adalah desentralisasi. Mengurangkan penguasaan kawalan daripada kerajaan pusat dan memberikan lebih ruang kepada kerajaan di lokaliti masing-masing untuk menentukan keutamaan mereka dan bergerak bebas menentukan apa yang terbaik untuk sekolah, guru dan murid di tempat masing-masing. Ya, bergerak ke hadapan. Pengalaman Finland dalam berkaitan dengan hal pentadbiran ini dah termasuk juga dalam menguruskan kepelbagaian sektor perguruan pada hari ini. Guru hari ini, kalau kita nak ke tahap Finland tu mungkin lambat lagi lah kerana mereka sudah meletakkan penanda aras yang amat tinggi kalau siapa nak menjadi seorang guru. Tetapi mengapa tidak kita bermula dengan hal pentadbiran berkaitan dengan kebajikan para guru, grade mereka dan juga penempatan mereka dari sudut apa sahaja yang berkaitan dengan guru supaya mereka dapat memberikan tumpuan 100% di dalam kelas. Pandangan Hasrizal. Kalau awal-awal lah kita kena letakkan, seandainya agenda nak membuat perubahan ini membabitkan akan ada lawatan-lawatan seperti yang berlaku sebelum pada ini ke negara-negara luar, saya berpandangan lawatan yang hendak diadakan mesti memberi fokus kepada meneliti aspek pentadbiran. Bukan lagi nak mengubah apa yang ada yang berlaku di dalam bilik darjah, kan. Itu benda yang agak kurang terjadi sebelum-sebelum daripada ini. Jadi kalau kita meminjamlah daripada langkah-langkah yang Finland ambil untuk memperbaiki negara mereka, mereka memberikan kepercayaan kepada guru dengan mengurangkan penaziran, dokumentasi, pemantauan, proses untuk merekod dan mengenengahkan pembuktian yang menjadi beban yang amat besar kepada guru. Bukan kerana pada masa itu guru-guru dipercayai, tetapi dalam naratif, dalam penyelidikan yang kita dapat baca daripada dokumen yang ada, tetapi mereka melakukannya kerana mereka mahu guru dipercayai. Bukan kerana guru telah sedia untuk dipercayai. Maknanya keberanian pentadbiran di Finland mengambil risiko ketika mana desentralisasi dilakukan menyebabkan guru-guru berisiko untuk buat perkara yang mungkin tidak selari dengan kehendak pihak atasan. Mereka mengambil risiko tersebut kerana itu sahaja cara yang dipercayai yang boleh memperkasakan guru. Bila guru diberikan kepercayaan, mereka boleh buat kerja. Ya. Antara soalan yang saya masih ingat ditimbulkan oleh pakar-pakar pendidikan di Finland ketika saya membawa rombongan Malaysia melawat ke sekolah-sekolah, kan, mereka bertanya, berapa peratuskah guru yang bermasalah yang menyebabkan mereka perlu untuk dipantau? Itu soalan ditimbulkan. Kalau sekiranya guru-guru yang bermasalah ini adalah 10%, maka adalah tidak adil untuk 90% berbaki yang buat kerja seperti yang sepatutnya, yang sudah menerima latihan, yang arif, yang tahu dan bersungguh untuk buat yang terbaik pada mereka, dibebankan dengan hal-hal dokumentasi dengan alasan benda semua ini perlu kerana ada guru-guru yang tidak memenuhi amanah profesionalisme mereka. Jadi perlu ada satu langkah yang pintar, bijak dan efisien untuk memastikan kita tidak mencipta bebanan-bebanan yang tidak perlu. Jadi sebab itu perkataan yang saya gunakan tadi adalah administrative culture, ya, budaya pentadbiran. Budaya itu sangat kompleks. Dia membabitkan pengalaman, membabitkan mampu atau tidak mampu kita percaya. Di situlah saya fikir akan mencabar kemampuan dan juga komitmen kita untuk benar-benar membuat perubahan atau sebaliknya. Ini satu yang amat membimbangkan. Apatah lagi kalau kita dengar di kalangan guru-guru muda. Kalau guru-guru yang dah hujung-hujung mungkin mereka sudah fikirkan mereka berpencen dan sebagainya. Tetapi guru yang dalam perkhidmatan, mereka ada masalah untuk sayangkan karier mereka sebagai guru, sayangkan anak murid dan juga sekolah. Tetapi kerana
pentadbiran dan berkaitan penaziran dan isu-isu berkaitan dengan kerjaya mereka, inilah yang amat membimbangkan dan akhirnya menimbulkan rasa tekanan kerja yang amat membebankan. Pandangan Azrizal dan pengalaman di negara-negara maju seperti Finland. Memang satu kerugian yang sangat besar lah, ya, dan kerugian itu bukan hanya dari segi angka-angka, maksudnya jumlah guru cukup atau tidak cukup, tetapi bila guru-guru yang berpengalaman ini bersara, pengalaman mereka juga terkeluar daripada sistem. Dan sedangkan pengalaman guru-guru yang seperti ini adalah merupakan aset besar untuk mempercepatkan kematangan profesionalisme guru-guru yang baru masuk ke dalam sistem. Amat menyedihkan bila mana alasan yang dikemukakan ataupun penjelasan yang dikemukakan oleh mereka yang bersara awal ini adalah kerana bebanan kerja, dan dia bukanlah satu benda baru kerana arwah mak saya juga seorang guru sekolah di Kementerian Pendidikan Malaysia ketika mana kerajaan memperkenalkan KBSR, ya, pada tahun 1980-an dahulu. Itulah juga faktor ibu saya bersara awal, dia mengambil bersara pilihan usia 45 tahun selepas berpuluh-puluh tahun berada dalam sistem kerana tak mampu, dah tak larat nak mendepani bebanan perubahan yang meletihkan ini. Jadi perkara ini dia bertimpa-timpa dan dia memerlukan kepada komitmen untuk kita bersungguh tentukan macam mana kita nak ubah benda ni. Kalau dalam rumah tangga, orang kata happy wife, happy life kan. Kalau isteri gembira, gembiralah rumah tangga tersebut. Di sekolah, jika guru gembira, bahagia, tenang, banyak benda jalan dan cikgu boleh buat lebih daripada yang diminta kepada mereka untuk buat. Jadi dalam situasi yang macam yang Tuan Haji sebutkan tadi, data-data sebab mengapa guru-guru bersara awal sudah ada, sudah dibentangkan dan kita sedia maklum. Tetapi seserius manakah dalam keadaan kita sekarang ini untuk membuat perubahan kepada punca guru-guru itu tertekan, dan dalam banyak-banyak faktor yang paling besar adalah berkaitan dengan dokumentasi yang langsung tidak ada kena-mengena dengan profesionalisme mereka sebagai cikgu, dan tidak ada kajian secara signifikan menunjukkan dokumentasi yang kita amalkan selama ini menyumbang kepada penambahbaikan sistem pendidikan kita. Kalau kita merujuk dari sudut sistem pendidikan Skandinavia, termasuk di Finland dan juga Sweden, keharmonian sistem pendidikan itu diangkat setinggi mungkin. Sama ada peranan guru, bagaimana kemanjadian anak-anak itu dengan subjek yang ditawarkan dan ruang waktu yang ada di sekolah, mengapa mereka tidak perlu dibebankan dengan tugasan di luar bilik darjah yang amat banyak ataupun homeworknya apabila pulang ke rumah, dan peranan komuniti setempat yang dikatakan amat efisien untuk memastikan kebajikan para pelajar. Azrizal pernah berbicara dengan kami ketika COVID. Walaupun mereka tidak ke sekolah, pihak guru sentiasa menghubungi ibu bapa, bagaimana anak-anak di rumah, bagaimana keadaan ada masalah pembelajaran di dalam talian atau seumpamanya, bagaimana psikologinya. Jadi bagaimana sistem pendidikan kita boleh bergerak ke arah itu, Azrizal? Kalau kita tengok dari segi perkara-perkara yang Tuan Haji sebutkan tadi, kita boleh tengok balik apakah yang paling banyak meragut masa guru kita, bebanan kepada mereka. Yang itu perlu diselesaikan terlebih dahulu. Kerana dalam perbincangan di antara rombongan-rombongan yang datang daripada Malaysia melawat ke negara Finland contohnya ketika saya berada di sana, antara perkara yang menimbulkan rasa teruja ialah apabila guru-guru ini tidak mempunyai portfolio tugasan yang lebih daripada fokus utama mereka, iaitu mengajar. Pertamanya dari segi dokumentasi, rancangan pembelajaran pengajaran harian kan tidak perlu disediakan dengan maksud untuk diperiksa. Mereka membuat persediaan rancangan mengajar tapi untuk kegunaan mereka, bukannya untuk disemak oleh mana-mana pihak lain. Kemudian guru-guru juga mempunyai lebih masa untuk buat perkara-perkara yang mereka perlu buat dan mereka akan jadi orang terbaik buat, ialah kerana bila mana mereka berada di sekolah, sekolah tidak menjalankan aktiviti-aktiviti selain daripada
mengajar dan belajar. Maknanya co-curriculum, pasukan beruniform, sukan, pameran, apa benda-benda macam ni, itu semua adalah aktiviti luar. Guru-guru akan memantau sama ada pelajar mempunyai aktiviti selepas sekolah ataupun tidak yang akan mereka rekodkan. Tetapi dari segi nak menjalankan aktiviti berkenaan, katalah sukan, berenang, kemudian seni mempertahankan diri ke benda-benda yang begitu, semua tu dijalankan di luar sekolah. Jadi kalau kita tinjau ke negara-negara seperti Finland, negara-negara Skandinavia lain, itulah di antara benda di belakang sistem pendidikan yang menyebabkan cikgu boleh buat banyak perkara bukan semata-mata hanya kerana kelayakan akademik mereka lebih tinggi. Mereka ada sekurang-kurangnya master's degree, tetapi mereka ada ruang untuk perkara tersebut boleh dibuat. Jadi untuk negara kita di Malaysia, kalau kita perhatikan naratif yang dikongsi oleh guru-guru di media sosial, keluhan mereka, keletihan mereka kebanyakannya adalah dalam hal-hal yang tidak bersangkut dengan soal mengajar dan belajar tadi. Ini yang perlu diubah. Macam mana nak ubah tu? Mungkin bukan saya lah orang yang terbaik, mereka yang berada di dalam sistem itu yang perlukan melakukan perubahan ini. Ya, ketika COVID juga kita lihat ada beberapa kelompongan dalam sistem pendidikan yang amat ketara. Antaranya apabila kita memberikan satu ketetapan belajar dari rumah ataupun pendidikan dari rumah, sama ada di dalam talian ataupun bekalan kerja-kerja rumah yang akan diselesaikan ataupun disediakan oleh para guru, anak-anak pelajar akan ambil di pagar sekolah dan pulang selesaikan dan seumpamanya. Kita lihat ada satu lapisan yang amat ketara, terutamanya bagi keluarga yang tidak berkemampuan, mereka yang tinggal di pedalaman sampai kena panjat pokok lah nak dapatkan line internet kerana nak sertai kelas dalam talian oleh guru-guru. Dan kita tahu juga 2 tahun setengah itu bukan waktu yang pendek. Dan pastinya kita tahu, adakah kita sudah belajar? Kita tak tahulah, tak ada laporan daripada pihak kementerian segala kekurangan ini diatasi selepas kita kembali semula secara fizikal di sekolah. Seolah-olah kita dah lupalah episod tu, tak perlu lagi ke dalam talian digital lagi dah. Kita lupakan episod, sekarang back to normal. Adakah begitu jawapannya, Hasrizal? Menyedihkanlah kalau kita tidak memanfaatkan benda-benda yang Tuan Haji sebutkan tadi kan. Kerana sebenarnya dalam cabaran-cabaran yang timbul ketika pandemik dahulu, walaupun kita berdepan dengan banyak masalah, kita juga telah melihat banyak pencapaian terhasil. Yeah. Kerana keinginan untuk meningkatkan penggunaan teknologi itu dah ada lama, tetapi kita selesa untuk tidak mengambil peduli sangat tentang hal ini sehinggalah keadaan memaksa kita membuat perubahan. Jadi saya merasakan bahawa jika negara-negara Skandinavia itu terlalu jauh untuk dicontohi, dan bagus juga kalau kita tak buang duit pergi melawat tanpa objektif yang jelas ke negara-negara seperti ini, kita boleh lihat di tanah air sendiri, sekolah-sekolah swasta ada yang mengambil langkah-langkah efisien untuk mendepani cabaran-cabaran ini tadi. Kelebihan yang ada pada sekolah swasta adalah autonomi yang mereka miliki untuk menentukan pendekatan yang terbaik. Kita boleh tinjau. Izinkan saya untuk memberikan sedikit contoh daripada apa yang kami usahakan di sekolah kami, di sekolah Khalifah Rendah dan Menengah. Ketika mana pandemik berlaku, pertama sekali perkara yang diusahakan oleh pihak pentadbiran adalah menghubungi ibu bapa untuk melakukan survey bagi menentukan siapa yang mampu, siapa yang tak mampu, siapa ada peranti, siapa tak ada peranti. Dan sebagai sekolah swasta yang sentiasa berdepan dengan masalah keuangan, kita cari jalan macam mana nak gunakan duit yang amat terbatas ini untuk mendapatkan peranti bagi menyokong. Itu yang terawal. Dia punya kata kunci dia ialah komunikasi dengan ibu bapa, maklum balas dan bertindak berdasarkan maklumat yang diambil ini tadi. Kemudian yang kedua, bila mana guru-guru perlu mengubah suai pengajaran pembelajaran mereka, dalam penyelidikan yang kami lakukan kepada pelajar guru-guru di sekolah kami dapati pengalaman semasa pandemik itu menyebabkan guru-guru menjadi lebih peka dengan objektif pembelajaran. Dan saya kira antara yang paling penting juga yang kita belajar daripada pandemik ialah pelbagai bahan yang telah digunakan ketika pembelajaran dalam
talian di rumah suatu ketika dahulu, kini sudah berada di dalam bank guru masing-masing dalam Google Classroom mereka. Betul. Dan sebagainya. Jadi sekarang ini bila ada pelajar yang sakit, tak dapat datang dan sebagainya, guru-guru pantas mempunyai bahan alternatif untuk membantu pembelajaran pelajar tetap berterusan walaupun mereka terpaksa berada di rumah. Jadi sebenarnya banyak benda yang boleh digunakan ekoran daripada usaha keras yang dibuat ketika pandemik dahulu yang berguna untuk pembelajaran sekarang. Sayanglah kalau sekiranya hal-hal ini tidak dimanfaatkan dan kita sentiasa fikir nak keluarkan duit buat benda lain lagi ketika benda sedia ada tu sudah boleh diguna pakai. Sudah bertambah PDPR yang ada yang lebih baik, yang berjaya dan sistem hybrid yang mungkin boleh kita teruskan. Terima kasih Azrizal Abdul Jamil. Kalau cerita bab pendidikan ini tak pernah cukup masa lah. Saya memang amat seronoklah pengalaman akademik dan industri dalam bidang pendidikan di Oulu, Finland dan juga sekarang bermustautin di Republic of Ireland. Amat besar kepada sistem pendidikan kita, bagaimana kita merujuk sistem pendidikan yang terbaik. Mungkin mereka ada juga kekurangan. Azrizal sentiasa juga meletakkan ada kekurangan yang boleh kita fikirkan juga di Finland, tetapi secara holistiknya ia lebih baik daripada apa yang kita ada di negara kita Malaysia. Terima kasih Azrizal. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.